Ya, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung kelas kita. Selamat tahun baru. Surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allazina iaitu segala yang zunnuna mereka menyangka anna bahwasanya hum mereka mulaku orang-orang yang mulaku orang-orang yang menemui Rabbi Tuhan him mereka dan anna bahwasanya hum mereka ilahi kepadanya raji'un orang-orang yang kembali, iaitu segala yang mereka menyangka bahwasanya mereka orang-orang yang menemui Tuhan mereka dan bahwasanya mereka kepadanya orang-orang yang kembali. Hari itu kita ada belajar tentang tasrif usul bab 1, sulasi mujarab. Okey, nak bagi senang faham, saya mula dari yang mula ke? Dari yang mula-mula sekali. Okey, sebelum ni kita belajar ilmu saraf tu dia bagi kepada dua cabang, iaitu mujarad dan mazid. Mujarad tu asli, iaitu dia tidak ada menerima apa-apa tambahan. Berbeza dengan mazid, mazid ni dia menerima tambahan. So kita pergi zoom in kepada sulasi mujarab. Mujarab ni ada dua jenis, iaitu sulasi dan rubai. So kita pergi kat sulasi ni, dia ada pecahan 6 ranting ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sekarang kita nak tahu bab 1. Okay, hari ni fokusnya bab 1, sulasi, mujarab, tasrif, usul. So dalam bab 1 ni dia ada rantingnya lagi, ada 14 ranting. Okay. So daripada 6 ranting, daripada 2 cabang besar ni, dia keluar 4 cabang kecil, and then daripada 4 cabang kecil ni, sulasi, dia keluar pula 6 ranting. So setiap 6 ranting ni, dia keluar lagi 14 ranting. Setiap bab ni ada 14 ranting kecil. Alright. So contohnya, apa ilmu saraf tu kan? Ilmu saraf tu adalah satu ilmu pecahan kata. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita boleh cakap dia perbendaharaan kata lah. Pembendaharaan kata. Contoh macam daripada perkataan, satu perkataan dia bercambah jadi banyak perkataan. Bagi perkembangan perkataan tu lah. Perkembangan perkataan. So daripada, kalau macam ilmu saraf, dia daripada kata kerja, dia tukar menjadi isim ataupun perkataan kata kerja yang lain. Alright. So dia punya, dia ada apa? Formula. Dia punya formula tu kita panggil wazan. Wazan tu yang kata asal dia lah, kata asal dia. Kalau mauzun itu maksudnya perkataan yang telah ditimbang. Perkataan yang macam contoh, kalau ni adalah wazan. Dan mauzun adalah yang ditimbang. Maksudnya perkataan yang lain tapi diguna daripada wazan dia lah, wazan dia sebagai contoh. Okay. Dan setiap mauzun ni dia dah diletakkan di dalam bab-bab dia. Diletakkan oleh siapa? Oleh ulama bahasa. So, sekarang ni kita pergi dekat bab 1, sulasi mujarab, tasrif usul. Tasrif usul ni maksudnya, tasrif itu maksudnya pecahan. Usul tu pokok utama. Jadi pecahan utama dalam bab 1, sulasi mujarab. Sulasi ni 3. Jadi asli bab 3 yang asli. Maksudnya bab 3 yang tidak ada kemasukan apa-apa tambahan, dan dia adalah bab 1. So bab 1 bunyi dia fa'ala yaf'ulu. Okay, setiap bab ni mempunyai bunyi yang berlainan, baris yang berlainan. So kita kena ingat setiap baris ni.
sangat penting untuk kita ingat sebab kalau kita tak ingat, kita tak boleh baca bahasa Arab. Okay. Maksudnya kita tak boleh nak detect setiap perkataan tu maksud dia macam mana. Sebab setiap perkataan yang mempunyai baris yang berbeza mempunyai makna yang lain-lain. Dan tetapi ada juga bunyi yang lain tapi maksud dia sama. Okay. Alright, so setiap bab ni yang seperti saya cakap hari tu, dia ada 14 cabang. Okay, setiap bab ni. So 14 bab ni dia mempunyai bunyi yang berlainan dan dia mesti kena ikut dia punya formula dia yang telah ditetapkan oleh ulama bahasa sebelum ni. Okay, bab 1 bunyi dia fa'ala yaf'ulu. So ini baru 2 cabang kecil. Fa'ala yaf'ulu. Daripada fi'il madi dia bertukar menjadi fi'il mudhari'. So daripada fi'il madi ni dia akan menjadi kata kerja yang lain dan juga dia akan jadi isim. So ilmu saraf tu adalah ilmu pecahan perkataan daripada fi'il madi kepada perkataan-perkataan yang lain. Itu dia punya definisi waris ilmu saraf secara khusus. Okey. Kita nak pergi dekat dia punya 14 cabang tu. Hari tu saya ada ajar. Okay. This one, this is 14 cabang daripada bab 1. So bunyi dia okay, bunyi dia macam ni. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'ilun maf'ilun, mif'alun, af'alu, fa'alun, fi'ila, yuf'alu. So bunyi sama je. Bukan contohnya kalau mauzun dia, kita ambil nasara. Nasara itu, nasara maksud dia telah menolong ia. Nasara. So kita nak ikut dia daripada, dia dikumpulkan, dikategorikan dalam kumpulan bab 1. So just ikut dia punya formula bunyi dia tu, baris dia. Jadi nasara, kalau nak buat dia fi'il madi, fi'il mudhari', maksudnya ia menolong. Setelah menolong ia, tukar dia menjadi ia menolong, jadi bunyi dia nasaru. Nasaru. Nasaran yansuru, Nasara yansuru. So ia ni adalah tambahan ya. Ia ni maksudnya ia. Okay, fi'il mudhari', fi'il mudhari', pedoman yang saya pernah cakap sebelum ni, dia ada 6 pedoman, iaitu tips macam mana kita nak kenal fi'il mudhari' itu. Dia ada 6, iaitu alif, nun, ya, ya di pangkal wan di hujung, ta di pangkal wan di hujung. Maksudnya ya, yaf'ulu, ia buat. Yaf'ulu, naf'ulu, naf'ulu kami buat, taf'ulu engkau buat, taf'uluna kamu buat, yaf'uluna mereka buat. Jadi 6 pedoman ni adalah salah satu tips cepat macam ni kita nak detect that is the present tense, kata kerja sekarang. So yaf'ulu kalau kita nak buat ia menolong, jadi yan suruh. Jadi nasara yansuru, nasran, nasiran, mansurun, unsur la tansur, mansirun, mansirun, minsarun, ansaru, nasarun, nusira, yunsaru. So ikut saja. Okay. Daripada perkataan menolong, dia boleh daripada perkataan kata kerja telah menolong ia, dia boleh berubah menjadi kata nama, iaitu pertolongan. Diambil dari perkataan masdar, pertolongan. So itulah ilmu saraf. Daripada satu perkataan dia boleh menjadi perkataan yang lain. Daripada kata kerja telah lalu, dia boleh menjadi kata nama. Okay. Dia berbeza sedikit dengan tata bahasa Melayu. Sebab tata bahasa Melayu dia tak ada macam ni lah. Dia hanya ada pembenaran kata macam kata terbitan, iaitu makan, tu makanan, makanan, memakan. So dia ada imbuhan. Kalau baca bahasa Arab
ilmu sorof dia lain sikit. Dia perkembangan kata dia tu daripada kata kerja kepada isim. Okay, nampak tak dia punya beza. Dia nampak sama tapi tak serupa. Alright. So, saya nak bagi contoh ya. Dalam surah An-Nasr. Okay. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang ia pertolongan Allah dan kemenangan. Oh sorry, kena letak oleh. Apabila telah datang ia oleh pertolongan Allah dan kemenangan. Okey, oleh ni tips cepat datang kas bila fa'il mudhari' ni dia baris depan, kita kena letak oleh. Kalau baris atas kita kena letak akan. Okey. Okay, iza apabila jaa telah datang ia nasru oleh pertolongan Allahi Allah wow dan al-fathu kemenangan. Apabila telah datang ia oleh pertolongan Allah dan kemenangan. So nasru ni asalnya adalah nasara. Okay, nasara. Bila kita dah hafal dia punya nasara ni dia daripada bab berapa, dia dekat cabang mana, so automatik kita akan tahu nak menukarkan nasru kepada perkataan yang lain. Contoh kita nak tukar kepada ia menolong. Jadi yang suruh maksudnya ia menolong. Kalau yang suruh macam mana kita nak tukar kepada yang suruh ia menolong. Kalau nak tukar kepada mereka menolong. Okay, sebelum ni saya sebutkan pedoman nak tukar fi'il mudhari' macam mana. Daripada ia menolong kepada mereka menolong, jadi tambah di hujungnya waw nun. Jadi yang suruna mereka menolong. Okay. Itu bab tasrif yang kecil. Yang kecil tu maksud saya yang inilah. Yang 14 tasrif fi'il mudhari'. Fa'lan yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. So ia menolong ada dekat sini. Ini fi'il mudhari' ya yaf'ulu. Okey, taf'ulu. Fa'ala yaf'ulu yaf'alu. Ia menolong kat sini. Yang suruh. Okey, yang suruh dekat sini. Jadi dalam ni ada kata ganti nama dia ya. Yang suruh. Ia menolong. So tadi saya bagi contoh mereka menolong yang suruna. So dia berada di suruna. Yang suruna this one. Yang suruna mereka menolong. Jadi ada perkataan kata ganti nama di situ mereka iaitu hum. Wa huma hum. Bilangan keberapa? Jamak. Jenis yang apa? Pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Dia adalah pihak ketiga lelaki muzakkar qaib. Okey, qaib tu pihak ketiga. Okay. Okay, this one. Ini yang kita dah belajar hari tu. Rasa last year. Okay, contoh. Sadiqina. Okay, kat sini kita dah tahu dah. Ya nun ini hanyalah tambahan. Okay, ya nun ini adalah tambahan. Dia adalah tanda menunjukkan dia itu jamak daripada pihak lelaki. Betul lah. Pihak lelaki. Jamak muzakkar salim. So, asal dia adalah sad, dal dengan qaf. Okay, so kita keluarkan dia. So, dah kita keluarkan dia. Kita buka kamus. Sebab kita nak tahu dia baris, dia bab keberapa. Baris dia baca macam mana. So, bila kita dah buka kamus, kita dah tahu dia daripada bab pertama. Iaitu saraka yasduku. So, macam mana kita nak buatkan dia jadi isim masdar. Jadi sadaqah yasduku sadqan. Jadi telah ini orang-orang yang benar telah membenarkan ia membenarkan. Jadi suatu kebenaran. Bukan ia membenarkan, maksudnya ia mengesahkan, pengesahan kebenaran. Okey, dia punya masdar dia maksud dia kebenaran ataupun pengesahan. Benda yang kita sahkan.
Okey, dia punya masdar, isim masdar dia sadaqah yasduqu sadaqan. Jadi macam mana saya tahu sadaqan? Sebab dalam kotak tu dia sadaqan bunyi dia. Ni dalam kotak ni. Masdar. Ding. Okay. Sadaqan. So sekarang kita dah belajar nasara dan sadaqah itu adalah bab pertama. So ada banyak lagi perkataan Arab yang kita kena tahu dia daripada bab keberapa. Bila kita tahu dia bab keberapa, mudah kita nak detect bila masa kita nak baca Quran tu, kita tahu. Okay, ni perkataan ni sama maksud ni. So taklah kita blur kan. Kita tahulah apa yang kita baca tu. Macam tu lah. Dia punya fungsi kita nak belajar ni sebab kita nak tahu apa yang kita baca. Okay. Itu saja untuk ulang kaji tasrif usul ataupun tasrif furu' bagi sulasi madhab 1. Terus sekarang ni saya nak pergi sedikit kepada isim, ulang kaji isim ya. Okay, sebelum tu saya dah ajar fi'il. Saya ada share fi'il, dia ada perempuan, lelaki, pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Okay, berdasarkan kotak-kotak yang saya bagi tu hari tu, okay, kat sini kan. So kita dah tahu dah kata kerja, setiap kata kerja tu dia ada perempuan, lelaki. Okay, mu'annas, muzakkar, dan dia ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Okay, mutakalim, mukatabah, qaib. Dan dia ada lelaki dan perempuan dan juga dia ada bilangan dia mufrad, musanna, jamak. So untuk isim pun ada macam tu juga, dia ada lelaki, dia ada perempuan, dia ada musanna, dia ada jamak, dia ada mufrad. Tapi dia tak ada jenis. Okay, dia tak ada jenis rasanya. Mutakalim. Tak adalah sebab dia tak ada kata ganti diri. Okay, dalam perkataan isim tu tak ada kata ganti diri, iaitu dia, aku, kamu, macam itulah. Sebab kata kerja dia ada, dalam perkataan kata kerja tu dia ada kata ganti diri, iaitu huwa, huma, hum ni, dia, mereka, kami, semua tu kan. And then itulah beza kata kerja dengan isim. So isim juga mempunyai sifat perempuannya, sifat lelakinya, dia punya bilangannya, mufradnya, musanna dan jamak. Okay, contoh dekat sini adalah, okay, kita baca ayat tadi ada tak contoh dia. Okay, ini yang okay, this one ni isim yang mempunyai sifat apa ni, muzakkar, waw nun muzakkar. Bila waw nun di hujung ataupun ya nun, itu menandakan ia jamak muzakkar salim. Muzakkar tu lelaki, tu sifat kata nama kat sini dia menggunakan sifat lelaki, roji'una. Okay, sama juga dengan mulaku, orang-orang yang menemui. So kat situ ada ya ni dah silap. Right? Mereka menyangka tu fi'il. Okay, this one. Okay, ni yang saya suruh hari tu anda baca sekali imbas ya. Okay, macam mana kita nak kenal kata nama? Kata nama dalam kitab Quran tu kita nak tahu dia kata nama tu senang je bila ada alif lam ataupun dia ke akhir perkataan tu ada tanwin. Tanwin tu ada 3 jenis, baris 2 di atas, baris 2 di bawah dan baris depan depan 2. Apa baris depan, baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris depan. Baris depan yang bagi. Lupalah nama dia. Tapi baris depan yang ada 2 bulat. Okay, tan tenton. Okay, kalau ada tan tenton kat belakang perkataan tu, kita tahulah dia itu adalah isim. Itu salah satu pedoman atau tanda kita nak mengenal isim. Selalunya kita jumpa alif lam je kan, macam alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semuanya ada alif lam, automatik dia adalah isim, kata nama. So
So setiap kata nama ini ada juga yang bilangan dia mufrad, satu, musanna, dua, jamak, banyak. So contoh macam kita ambil kitab. Buku. Okay. Buku, kitabun. Satu buku. Kalau dua buku, kitabaini. Kitabaini tak silap saya. Cepat sangat saya cakap. Setelah kitabani. Kitabani ya, kitabani silap. Kitabani. And then kalau nak tukar dia kepada buku-buku ataupun kitab-kitab, jadi kutubun. Dia tak boleh guna, tak boleh jadi muzakkar salim dengan muannas salim ah. Dia ada perkataan isim yang dia tak boleh jamak muzakkar salim ataupun muannas salim, tapi dia kena ambil jamak taksir. Okey, jamak taksir. So perkataan ni kita kena ingatlah, yang mana satu dia dalam kategori jamak taksir dan yang mana satu perkataan yang dikategorikan jamak muzakkar salim ataupun muannas salim. So kalau kita nak kenal dia muannas salim ataupun muzakkar salim, senang je. Tanda dia adalah di hujungnya tu waw nun ya nun, dia jadi muzakkar salim. Kalau muannas salim jadi alif ta. So kalau dua-dua ni kita di tag tanda dia dalam tu, automatik perkataan itu adalah muzakkar salim ataupun muannas salim. Kalau tak ada benda semua ni, automatiklah dia adalah jamak taksir. Jamak taksir asalnya daripada mufrad, kata tunggal. Daripada kata tunggal dia jadi jamak taksir. Macam kitabun ni, kitab. So perkataan kitab ni kita tahu dia hanya boleh jadi jamak taksir. Okey, jamak taksir. Kitabun, kitab. Kalau nak jadi dua kitab jadi kitabani. Tambah alif nun. Ataupun ada perkataan yang kita boleh guna boleh tambah ya nun pun boleh, kitabaini ataupun kitabani. Alright. And then yang selalu kita jumpa dalam surah Baqarah adalah mu'minuna, orang-orang yang beriman. Mu'minuna dia menggunakan muzakkar salim waw nun. Mu'minuna, orang-orang yang beriman. Kalau nak buat dua orang beriman, mu'minani, dua orang yang beriman. Tapi kalau nak buat seorang, mu'minu, orang yang beriman, mu'minu. Asal dia amanah. Asar mu'minu ni amanah. Setelah beriman ia. Okey. Itu dah masuk ilmu saraf ya, amanah. Amanah yang imanan. Keimanan. Okey. Alright, itu saja. Macam saya cakap cepat sangat ni. Maaflah cepat sangat. Okey. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah nanti saya sambung lagi. Okey, baca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum.